الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. InsyaAllah hari ini kita sambung pengajian kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Imam Abdullah Bafat Al-Hadrami. Itu masuk bab baru iaitu Babuz Zakah. Bab zakat. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. آمين. لا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم غير الجنين وذلك في أنواع. Baik. Babuz zakah, bab pada menyatakan zakat. Zakat ni pada lughah ada 4 makna. At-tathhir, al-islah, an-nama', al-madh. Ada 4. Kadang-kadang makna zakat ni dengan makna tathhir, iaitu menyucikan. Sebab apa menyucikan? Kerana zakat ini menyucikan harta daripada harta kita hak menjadi hak orang lain. Wal islah, memperelokkan. Kerana apa? Apabila kita keluar zakat, maka Allah Ta'ala akan memperelokkan harta kita. Wan nama', menambah, bertambah. Kerana zakat ni apabila kita buat keluar akan bertambah zakat, akan bertambah harta kita. Wal madhu, dan terpuji. Sebab apa? Sebab orang yang mengeluarkan zakat, dia adalah orang yang terpuji di kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun daripada sudut syarak adalah ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsus, iaitu satu nama yang dikeluar daripada barang yang dikeluarkan daripada harta ataupun badan atas wajah-wajah, atas sudut-sudut yang tertentu. Kenapa disebut an malin aw badanin? Faham di sini kita akan faham bahawa zakat ni terbahagi pada 2. Pertama dipanggil zakat badan, yang kedua dipanggil zakat harta. Zakat badan benda ni, zakat badan ni iaitu zakat fitrah. Adapun zakat harta ulama khilaf ada 5 ke ada 6. Tak apalah 5 ke 6, tapi zakat harta kita akan tengok satu persatu jelas. Lepas tu musannif kita nak terang tentang syarat-syarat zakat. La tajibuz zakatu, dan tidak wajib zakat illa ala hurri, melainkan orang hak merdeka. Sebab hamba tak wajib zakat. Sebab apa hamba tak wajib zakat? Sebab hamba tidak ada pemilikan harta. Hamba tidak berhak untuk memiliki mana-mana harta. Alal muslimi, di atas orang Islam. Bila musannif kita sebut di atas orang Islam, maka orang kafir tak wajib zakat. Baik, bila sebut Islam, adakah timbul masalah? Adakah Islam tadi disyaratkan Islam yang baligh? Tidak. Ulama dalam mazhab Syafi'i berkhilaf pendapat dengan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kata wajib keluar zakat sekalipun tak baligh. Contoh masalah, seorang budak ia lahir, kemudian ayah ia meninggal, ia boleh harta pusaka. Bila harta pusaka, tiba-tiba harta pusaka dia, contoh dia ada 40 ekor kambing. Bila 40 ekor kambing, wajib dia buat keluar zakat. Tapi dah dia budak lagi, maka ketika itu wajib ke atas harta dia, bukan wajib ke atas dia. Maka siapa hak kena keluar zakat? Iaitu wali yang menguruskan dia. Apabila ayah mati, hak mengurus dia siapa? Datuk. Toki. Datuk lah, ayah kepada ayah. Tiba-tiba ayah kepada ayah dia doa keluar, maka ketika itu budak tu tak dosa, tapi wali yang menguruskan harta itu berdosa. Jelas? Jelas tak? Jelas dah? Maka wali yang menguruskan itu berdosa. Baik, tiba-tiba dia pun sepanjang dia kecil tu
tok ki dia duk, datuk dia duk keluar pun zakat tu. Sapalah dia balik. Bila umur 15, dia pun balik, duduk ngaji, dia nampak, oh, tok ki saya ni, datuk saya ni, dah wak penuh pun wak keluar zakat. Maka ketika itu, dia kena kira-kira balik untuk qada. Faham? Ghairil janin. Selain daripada janin. Janin, masalah gua ni, nak taswi masalah janin ni, contoh seseorang. Dia ni, wakahkan, dia ni hibahkan harta dia kepada janin hak dalam perut. Contoh pak saudara, dia tengok anak dara dia ngandung. Dia pun kata, harta aku ni, 1 juta ni, aku kepada anak dara aku hak duduk dalam perut ni. Baik. Ketika tu, bila cukup setahun, sebab macam mana nak taswi cukup setahun? Dia nak taswi masalah ni gini, sebab mazhab Syafi'i kan selama-lama mengandung kan 4 tahun. Jadi contoh, dia duduk dalam perut mak dia setahun lebih. Baik, ketika tu, contoh, dia start, masa dia beri tu, kandungan umur 4 bulan. 1 hari bulan 1 Muharram, pak dara dia hibah hak dalam perut. 1 Muharram tahun depan, cukup setahun. Baik, wajib dia keluar zakat, dah wajib. Sebab apa? Sebab janin. Dalam kitab Busyra Karim, dia kata, paham daripada ghairil janin di sini, selain daripada janin, paham daripada syarat ni, iaitu mestilah yakin ada pemilik. Walaupun musannif sebut ghairil janin, tapi faham daripada ghairil janin dengan maksud mestilah pemilikan tadi, pemilikan yang yakin. Sebab apa? Sebab janin tu dak lahir lagi. Jadi mungkin boleh meninggal, boleh jadi lahir sihat. Maka dak yakin ada pemilikan. Bila dak yakin ada pemilikan, maka dak wajib zakat. Bab syarat-syarat ni anda pernah terang dah risalah jamiah hari tu. Ingat tak? Risalah jamiah hari tu, kita terang dah syarat-syarat ni. Cuma, hak ni kita tafsir sikit. Sebab ada permintaan untuk muqaddimah hadramiyah ni, bab zakat ni ana detailkan sedikit. Jadi, kita tak detail sangat pun. Qada-qada nak suruh nampak je. Yalah dah. Baik. Musannif kita, dia sebut 3 syarat. Sebenarnya ada satu lagi syarat, iaitu mestilah zakat tadi tertentu ke atas seseorang. Ini salah satu zakat syarat. Mestilah harta tadi tertentu pemilikan dia. Tidak boleh kalau tak tertentu pemilikan. Gua ada masalah. Contoh dia, seorang tu dia wakafkan kebun dia kepada fuqara yang ada dalam kampung ni. Dia kata, semua orang aku wakafkan kebun ni untuk semua orang fakir dalam kampung ni. Maka ulama kata masa tu tidak tertentu pemilikan. Bahkan ulama kata, sekalipun sapalah satu tempoh lagi, orang fakir dalam kampung tu ada seorang je. Seorang je. Jadi, hasil tanaman tu, contoh kata 100,000. Bila kutik, boleh ke dia belaka? Sebab dia fuqara dah wakaf. Baik. Boleh tak dia kena wajib keluar zakat tak? Tak. Sebab tak tertentu pada pemilikan. Sebab harta wakaf. Jelas tak? Jelas dah. Wazalika anwa'in. Maka pada zakat ni ada jenis-jenis dia, kita sebut dah. Jenis dia mana? Yang pertama ada zakat badan, yang kedua zakat harta. Zakat badan satu je, iaitu zakat fitrah. Adapun zakat harta, ada ulama kata 5, ada ulama kata 6. Kita akan tengok satu persatu. Baca. Al-awwal an-na'amu. Baik, yang pertama adalah zakat ternakan. Masalah zakat ternakan, dalam mazhab Syafi'i, zakat ternakan ni hanya wajib pada 3 jenis binatang je, iaitu unta, lembu, kubah. Unta, lembu, kambing. Dan segala-gala jenis dia. Contoh, unta tadi ada sebonggo, 2 bonggo, 3 bonggo, ke 4 bonggo, berbonggo-bonggo ke. Asal nama dia unta, maka dia masuk dalam ni je. Lembu jenis nama benda pun lembu pun, dia masuk atas jenis ni. Seladang nak tak ingat. Seladang ni, dia ternakan gila ni. Seladang diternak bukan atas asal tu dia. Waktu ni cek balik lah. Waktu nak tengok Allah Alam. Seladang nak tengok. Seladang. Baik. Kambing. Apa sahaja ni kambing? Kambing biri ke, kambing kacang ke, kambing bor ke, janapari ke. Semua masuk jenis yang sama je. Ulama kata, tak wajib gak zakat kalaulah dia ni kacuk. Contoh,
lembu kacuk dengan benda? Dengan kuda. Contoh. Kuda tak wajib zakat dalam mazhab Syafi'i. Kuda ni wajib zakat dalam mazhab Hanafi. Betul. Wajib dalam mazhab Hanafi. Tapi bila kacuk, wajib tak? Anak dia tu wajib tak zakat? Contoh, keluar kuda, lembu, nak beri nama benda? Kubau. Ikutlah. Tak jadi. Ledu, ikutlah. Baka baru, ledu. Biak. Baik. Wajib zakat tak? Ulama kata tak wajib. Sebab apa? Sebab antara mak pak dia tu hak tak wajib zakat. Adapun kalau kacuk hak sekali hak wajib zakat. Contoh, unta kacik dengan lembu. Kacuk dengan lembu. Maka ketika itu ulama kata ambil diwajibkan zakat. Dah nak ambil nisab benda. Ambil nisab paling ringan. Kalau unta, lembu, maka ambil paling ringan. Jelas dah? Fafi? Okey tak hurah gini? Okey tak? Ngaji belaka dah kan. Set awak irbit ni, Fatul Qori tu lebu lah. Jadi kita masuk dalam sikit. Ustaz Ikhwan tufah. Al-um ke tufah? Wajah. ففي كل 5 من الإبل إلى 20 شاة جذعة أو جذع ضأن له سنة أو ثنية معز أو ثني له سنتان وفي 25 بنت مخاض لها سنة أو ابن لبون له سنتان إن فقدها وفي 36 بنت لبون لها سنتان وفي 46 حقة لها 3 وفي 61 جذعة لها 4. Baik, Ana benarnya Ana buat nota, hak nota tok dalam grup tu nota hak bawa Malang. Benarnya Ana buat nota bak zakat ni daripada duduk Terengganu lagi, duduk Malaysia lagi. Nota tu panjang lagi, cuma duduk cari-cari Malang, frah kok tak temu. Lain kali kata tulis kejap. Suruh ikhwan saling, maka ikhwan pun saling balik. Ada dalam grup tu lah, tengok situ. Benarnya Ana buat nota itu nota panjang lagi. Sebab apa nama gitu, gini. Sebab orang Arab ni, dia ada nama-nama dia. Unta umur 4 bulan nama dia. Unta umur setahun dia. Siapa kan ingat dulu masa ngaji dengan Syekh Fadilatul Syekh Tariq, kitab Umdatus Salik, Syekh Tariq pernah sebut nama unta tu siapa umur 10 tahun. Umur 10 tahun nama dia. Umur 9 tahun nama dia. Umur 8 tahun dia. Tapi nota tu Ana tak ingat Ana tak mana. Duk cari tak temu. Lain kali buat nota rekah gini je. InsyaAllah kalau ada rezeki kita kongsi. Baik. Sekarang ni musannif nak cerita nisab. Nisab benda ni. Nisab binatang hak kena zakat ni. Fa fi kulli khamsin, dan setiap 5 ekor. Nampak tak? Setiap 5 ekor. Minal ibili ila 20. Setiap 5 ekor daripada unta hingga ke 20. Syatun jaza'ah. Mesti seekor kambing betina. Bila sebut syah, kambing biri-biri. Kambing biri-biri. Kambing. Ia tak syarat. Kambing betina yang umur dia setahun. Tu jaza'ah. Umur setahun. Dia sebutlah kitab kita ni, dia sebut 5 sampai 20. Yakni 5 sampai 24 sebab dia sebut situ wa fi 25 wa 20. 25 pula ada baru nisab baru. Sebab tu anak kalau tengok dalam nota, anak akan sebut 5, 9, 1. 10, 14, 2. 15, 19, 3. 20, 24, 4. Sebab setiap 5 ekor, seekor kambing. Nampak tak? Jadi, boleh tengok dalam nota tu lah. Hak tu, sebab mungkin faham ibarat kitab payah. Jadi, dalam nota ni, nak buat mudah sikit. Jelas dah? Baik. Setiap daripada 5 ekor, sehingga kepada 20 ekor, yakni 20 lebih, jangan sampai 25. Sebab 25, nisab lain. 5 sampai 20 lebih, yakni sampai 24, setiap 5 tu, syatun, seekor kambing betina. Wajaza'un, dan juga boleh juga satu jantan. Jazak, satu jantan. Tadi jaza'ah, kambing betina. Ni jazak. Jazak
kambing jantan. Dha'nin, tapi biri-birilah. Sebab tadi syatun jaza'ah, kambing biri-biri betina. Ini jaza'ah dha'nin lahu sanatun, kambing biri-biri jantan. Yang mana jazak ni, bila bahasa Arab kalau ia sebut kambing jazak, maknanya umur dia setahun. Arab kalau biri umur setahun, ia panggil jazak. Faham? Okey, jelas. Au saniyatu ma'zin, ataupun boleh juga 2 tahun yang ma'zin. Kambing betina 2 tahun. Ma'zin ni 2 tahun. Tapi ma'zin ni kambing benda ni kambing biasa, bukan biri. Jenis kambing bor ke, janah pari ke, ataupun kambing kacang ke, kambing beg tu lah. Kambing beg tu. Hak tu mesti 2 tahun, ma'zin. Au saniyun, ataupun hak jantan lahu sanatan, yang mana umur dia 2 tahun. Jelas. Gini, ana buat kesimpulan masalah ni. Takut jadi pening. Sebab ibarat kita cuma kita buat nota tu mudah. Gini. Kambing, dia unta, nisab unta di antara 5 hingga 24. Setiap 5 ekor, maka kena keluarkan sama ada kambing jantan ataupun kambing betina. Kalau kambing jantan ataupun betina 2 tahun. Tapi kalau biri setahun. Faham? Betina jantan tak apa berlaku. Sebab apa tak apa berlaku? Dia asalnya masalah nisab dan zakat ni, ulama ambil ukuran nisab ni daripada hadis Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah, maka Sayyidina Abu Bakar tulis satu surat. Hadis ni riwayat Imam Abu Daud. Kalau kita baca Sunan Abu Daud akan ada. Sayyidina Abu Bakar tulis surat untuk dihantar kepada Anas bin Malik untuk menentukan nisab. Maka dalam tu dia sebut jaza'ah. Maka ulama kata jaza'ah di situ bukan taknis, bukan untuk kabun puang, tapi hak tu untuk kabun seekor. Faham? Jelas dah. Maka dalam masalah 5 hingga 24 ni boleh pilih, nak jantan boleh, nak tina boleh. Jelas. Ada pun hak lain, kita akan tengok hak lain semua mesti tina. Wa fi 25, ada pun apabila sampai unta tu 25 ekor, maka bintu makhat, mesti ambil bintu makhat. Bintu makhat ni umur apa? Laha sanatun, umur dia setahun. Dia Arab, kalau unta tu nama setahun, dia namakan bintu makhat. Apa maksud bintu makhat? Dia asal makhat ni mengandung. Bintu makhat yakni anak yang mak dia sudah mengandung. Sebab biasanya ghalib unta apabila anak dia sampai setahun, dia boleh mengandung baru. Dia boleh mengandung baru. Sebab tu dia panggil bintu makhat, anak yang mak dia boleh mengandung. Jelas. Umur dia berapa? Umur dia setahun. Au ibnu labunin, ataupun boleh juga kita ambil zakat ibnu labunin. Tadi bintu makhat betina umur setahun. Ataupun ibnu labunin, jantan yang dia jantan tadi ibnu labun. Ibnu labun ni umur apa? Lahu sanatan, umur dia 2 tahun. In faqadaha, sekiranya tak ada benda, tak ada bintu makhat. Maksud dia guna gini. Maksud dia gini. Dia ada unta. Unta dia sudah sampai 25 ekor. Jadi wajib zakat. Asal zakat wajib buat keluar benda bintu labun. Bintu makhat. Wajib buat keluar bintu makhat. Unta umur setahun. Tiba-tiba tengok unta dia semua jantan belaka. Tak ada betina. Maka ketika itu ulama kata boleh nak buat keluar jantan. Tapi syarat dia nak buat keluar jantan tadi, mestilah jantan itu mesti lebih tua daripada. Maksud tua mana? Mesti buat keluar umur 2 tahun. Sebab apa kena buat keluar hak tua lagi? Sebab asal dia nak betina. Hikmah Allah Ta'ala tetap nisab ni kena buat keluar hak betina. Sebab apa? Sebab supaya penerima harta zakat dia boleh sara hidup diri. Sebab betina kan? Jadi kat gigi boleh biak sendiri.
Jadi apabila tiba-tiba dia dah lewat keluar hak betina, maka dia kena ambil hak yang lebih mahal, lebih tinggi harganya. Sebab tu kena ambil hak 2 tahun. Supaya apa? Supaya tampung hak murah ni. Tampung kekurangan tadi. Faham tak? Faham? Faham tak masalah ni? Kalau tak faham, kongsi balik. Ana nak terang ni, kita cuba nak dakikkan. Jadi bukan dakik sangat pun. Ni koda-koda geli-geli lagi. Nak dakik banyak lagi. Masalah binatang tu macam mana. Hak tu biar dulu. Cuma nak suruh nampak je. Nak lakar boleh tak? Boleh? Boleh. Tak beranggu tina. Ia tak berwi bintu makhad. Ia tak berwi. Nak wi hiqah. Boleh. Ataupun ia nak wi jaza'ah. Hiqah umur 3 tahun. Ataupun nak wi jaza'ah. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Ia nak wi hak awla daripada dia. Kalau hak ni, ia ada je tu betina tapi nak bagi awak datang tu lama. Boleh. Tak ada masalah. Sebab tu dia guna aw. Tak boleh. Sebab tu dia letak syarat in faqadaha. Sekiranya in lil ghayah. Tak boleh. Tak boleh. Silap. Tidak boleh. Sebab syarat dia ada. In faqadaha. Sekira tak ada di sisinya. Tak ada benda. Bintu makhab. Baik. Wa fi sittin wa salasin. Ada pun apabila sampai 36. Maksud dia 25 sampai 35. Ana tulis dalam nota. 25 sampai 35 bintu makhab belaka. Tahun ni 25. Tahun depan 30 bintu makhab. Bila? Baik, wa fi sittin wa salasin. Wa fi sittin wa salasina. Dan apa 36 bintu labunin laha sanatan. Anak labunin. Sebab apa anak labunin? Sebab ketika itu mak dia ada susu. Sebab beranak baru. Laha sanatan. Dia tu umur 2 tahun. Arab kalau unta sampai umur 2 tahun, dia panggil bintu labun. Yakni apabila unta kita nisab dia sampai dah 36, maka ketika tu kita kena buat keluar zakat berapa ekor? Iaitu kena buat keluar seekor bintu labun. Bintu labun ni benda unta betina hak umur dia 2 tahun. Faham? Ana tak letak jantina dalam ni. Kena tukar balik. Sebab bila sebut bintu labun mesti unta betina. Yalah dah. Wa fi sittin wa arba'in. Dan apabila sampai 46. Apabila sampai 46, maka hiqqatun laha. Dia kena buat keluar hiqqah. Hiqqah ni umur apa? Laha salasun. Yakni cukup dah 3 tahun. Yakni masuk tahun keempat. Dia sebab apa dinamakan hiqqah? Dinamakan hiqqah ni kerana masa tu hiqqah sudah berhak. Berhak benda? Berhak dah dia untuk dijimak. Unta apabila sampai umur 3 tahun, dia boleh jadi induk. Dia masa tu dia boleh dijimak oleh unta jantan. Faham? Wa fi ihda wa sittin. Dan apabila sampai 61. Apabila sampai 61, maka ketika itu jaza'ah. Laha arba'un. Maka kena keluar jaza'ah. Jaza'ah ni umur apa? Jaza'ah ni unta umur 4 tahun. Dalam kitab fiqh biasanya sebut sampai jaza'ah je. Sebenarnya kalau di sisi orang Arab Badui lah, orang Arab hak bandar tak kenal. Anda ingat masa duduk Sudan dulu, Syatari dia cerita, bahkan dia tunjuk ni kalau umur 4 tahun apa umur 5 tahun, siapalah umur 10. Masya-Allah. Jaza'ah sebab apa nama jaza'ah? Jaza'ah ni sebab masa tu gigi dia gugur dah. Yalah dah. Wa fi sittin wa sab'ina. Apabila sampai 76. Kok ni nak baca-baca sebab nota tu nak buat belaka dah. Siapa. Boleh tengok nota tu balik. Wa sittin wa sab'in. Pada 76 bintalabunin. Maka kena buat keluar banyak mana? Kena buat keluar 2 ekor bintulabun. Wa fi ihda wa tis'ina hiqqatan. Kena buat keluar 2 hiqqah. 2 hiqqah ni benda 2 ekor unta betina hak umur dia 3 tahun. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina. Apabila sampai 121. Salasu banati
labunin. Kena buat keluar 3 ekor bintu labun. Wa fi mi'atin wa salasin. Pada 130 hiqqatun, 1 hiqqah. Wa binta labunin, 2 bintu labun. Hak tak nak sebut bintu labun tu baru sebut hiqqah. Apa sama je. Yalah. Summa fi kulli arba'in bintu labunin wa fi kulli khamsin hiqqah. Dan selepas daripada 130, yakni 131, 132, maka ketika itu setiap 40 bintu labun, setiap 50 hiqqah. Maksud dia gua ni gini. Ni baik. Contoh kita letak 140. 140. Ana sebut tadi gua ni setiap 40 benda bintu labun. Setiap 50 benda. Setiap 50 hiqqah. Baik, 140 dah nak kira mana 140 ni? 140 ni baik. Jadi mana? 50. Kita bahagi dengan 50. Jadi ketika tu naik 3. Jadi 3 hiqqah. Baki lagi berapa? Baki lagi 40. 40 satu itu. Jadi pada 140 kena buat keluar apa? Kena buat keluar 3 hiqqah dengan 1 bintu labun. Jelas tak? 2. Silap. 2 hiqqah. 2 hiqqah, 1 bintu labun. Dan kalau 150, maka 50. Jadi naik 3. Jadi 3 hiqqah. Dan kalau 60, sama lah, kira je lah. Jelas. Dia boleh je kalau macam nak bagi 40, nak keluar bintu labung banyak. Boleh tak? Bintu labun, ia akan jadi baki yang. Dia Jadi tak boleh. boleh. Contoh hak ni, ia kalau buat keluar contoh 140, ia bahagi 40. Jadi berapa? 3. Pada baki sini berapa? 20. 20 lah. 20. Jadi tak boleh. Ia dibaki. Padahal ia boleh genak kan. Ia kena genak. Faham tak genak? Melainkan kalau ada belah-belah tu, ia akan ikut waktu dia lah. Faham tak? Yang ni kalau 145. Ia kira 140. Faham tak? Kan? Dan kalau 160, ia bagi 50 apa? Dia bagi 50, ia akan baki 3. Betul dah 3. Tapi akan baki situ 10 kan. Jadi tak comel. Jadi kalau ia bahagi 40, ia bahagi 40 bagi 160. 16. Baki. Ada baki. Jadi 4 bintu labun. Faham tak? Baik, dah kalau 200. Baik, kalau 200, 50 pun boleh, 40 pun boleh. Bintu labung pun boleh, hiqqah pun boleh. Maka ketika itu ulama kata, kalau 200, maka bintu labung pun boleh, hiqqah pun boleh. Maka hak mana dia nak keluar, dia kena tengok penerima zakat tu berhajat pada hak mana. Kalau contoh dia tak ada hak betina dia, hak datang je. Labung tu lah. Lepas tu kena tak? Dah tak? Kek dia kata kami. Dengar, anak-anak. Dia kalau jantan, maka dia kena ambil hak masalah hak ulama kata kalau ni masalah tu dengar. Sekejap. Sekejap, Ana tengok lagi. Ana tengok, Ana terang balik tu. Cuma, ulama' kata masalah ni gini. Cuma masalah kalaulah dia
Tak apa, hak tu biarlah. Ana terang mula tu. Baik. Hiqah. Wa man faqada wajibahu. Siapa hak tak ada hak wajib. Cuma nak kena sebut sikit masalah kambing dia. Kambing seekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Kata ulama, mesti buat keluar kambing negara tu. Yang mana kambing negara tu harga dia adalah harga pada uruf. Harga hak mahal. Tapi kalau uruf negara tu, contoh, uruf kambing negara kita, uruf kambing kita, kambing kacang. Maka kalau ia nak naik hak atas, tak apa lah. Tapi kalau ia nak turun bawah daripada kambing kacang, tak boleh. Murah. Contoh kat kita, Jordan. Jordan kan ambil kharuf kan? Kharuf tak? Kharuf. Kambing kacang murah kan? Jordan. Ada silap. Kalau anda ambil Sudan lah, mudah. Sudan, sebab anda banyak ambil bab zakat ni masa duduk Sudan. Anda faham banyak bab zakat ni masa duduk Sudan. Sebab masa tu duduk dengan masyayikh banyak mengaji bab ni. Baik, contoh masalah Sudan, kharuf lebih mahal daripada kambing kacang. Baik, maka ketika itu ia nak keluar zakat kharuf. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau ia nak keluar kambing kacang, boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ketika itu lebih murah harga. Dan uruf tepat dia memang kharuf. Tapi kalau kat negara kita, uruf kita kambing. Kambing kacang. Tiba-tiba nak keluar kharuf. Boleh tak? Boleh. Ada masalah. Sebab lebih tinggi harga. Wa man faqada wajibahu. Siapa hak tak ada kewajipan dia? Tak ada benda. Yakni tak ada bintu labun. Ataupun tak ada hiqah. Tak ada. Maka macam mana? Fasa'ida ila a'la minhu wa akhadha syataini kal udhiyah. Aw 20 dirhaman islamiyah. Maka dia boleh buat benda. Fasa'ida a'la. Maka dia boleh naik hak lebih tinggi. Contoh, ketika mana dia ni, contoh unta dia ada 46 ekor. Ketika tu ia wajib hiqah. Tapi ketika tu hiqah dia tak ada. Maka dia boleh naik jaza'ah. Dia boleh ambil, dia boleh buat, dia boleh zakat, keluar zakat dia jaza'ah. Kemudian dia boleh ambil daripada penerima itu syatain, 2 kambing. Yang mana kambing tadi kal udhiyah. Kambing tadi umur dia, syarat-syarat dia macam udhiyah. Yakni benar. Kalau kambing 2 tahun, biri setahun. Kan? Au 20 dirhaman islamiyah. Ataupun kalau dia tak boleh ambil kambing, boleh dia ambil 20 dirham islamiyah. Bila sebut 20 dirham islamiyah, yakni 20 dirham yang khalis fiddah dia. Fiddah dia tu sempurna. Faham ke tak? Perak kan duit perak. Kalaulah perak hak dalam tu hanya 90%, 10% lagi campuran lain, maka dia kena cari. Maknanya boleh jadi 20 dirham hak lebih. Sebab apa? 20 dirham yang khalis. 1 dirham berapa gram? Maka kena timbang lah. Faham tak? Yang khalis. Baik. Sekarang ni, au nazala, ataupun dia ambil orang kurang. Dia wajib atas dia hiqah. Tiba-tiba dia buat keluar bintu labun. Boleh tak? Boleh. Iza au nazala ila asfal, ataupun dia turun hak lebih rendah. Dia wajib hiqah. Dia buat keluar bintu labun. Wa a'ta, kemudian dia beri bi khiratihi, dengan khirqahnya, dengan pemilikannya, syataini, 2 kambing, au 20 dirhaman, ataupun 20 dirham. Ya gini, kena terang sikit masalah ni. Kita wajib hiqah. Kita nak naik ke jaza'ah ataupun nak turun ke bintu labun, hak tu hak bagi siapa? Hak bagi yang mengeluarkan zakat. Dia nak naik ke, dia nak keluar jaza'ah ke, dia nak turun, dia nak keluar bintu labun ke, tu hak dia. Tapi dia menerima balasan sama ada 2 ekor kambing ataupun 20 dirham, hak tu hak bagi yang menerima zakat. Dia kata aku nak beri kambing, aku nak beri 20 dirham. Aku tak beri 20 dirham, aku nak beri 2 ekor kambing. Tu hak dia. Hak siapa? Hak yang menerima zakat. Ada pun nak beri naik ke nak beri turun, hak tu hak siapa? Hak yang mengeluarkan zakat. Jelas dah? Kalau penerima tu tak ada dirham, 2 ekor kambing. ya, maksudnya contoh kalau dua-dua tak ada. Dua-dua tak ada, ia kena jual zakat dia tu untuk dapat kan. Sebab tu hak dia. Hak tu. Melainkan kalau dia kata aku tak ambil lah ke dua-dua. Tak apa. Macam tadi nak keluar tinggi, tak ada masalah. Cuma masalah yang tertanya tadi,
Aduh lah. Ana rasa ana temu tadi apa ana ada ingat ana dhabit ke tak? Hak tak ada ingat. Ana jumpa dia cuma ana ada ingat ana dhabit mana. Hak tak nak cari mula. Baik, masalah baru pula. Masalah baru iaitu zakat benda ni. Yang ini nak masalah zakat ni. Zakat lembu pula. Bila sebut lembu samalah lembu, kerbau, sama je. Wa fi salasina minal baqari, dan daripada 30 ekor lembu. Dia start nisab bagi lembu ni 30 ekor. Berapa? Tabi'un, satu lembu jantan. Ya tabi' jantan hak umur setahun. Ibnu sanatin, yang umurnya setahun. Au tabi'atun, ataupun lembu betina. Boleh belaka lembu jantan ke lembu betina, tak apa belaka, tapi umur dia setahun. Wa fi arba'ina, apabila sampai 40, musinnatun laha sanatan, maka dia kena buat keluar 40. 40. Kalau 40 kena buat keluar seekor musinnah. Musinnah ni benda hak umur dia 2 tahun. Hak umur dia 2 tahun. Musinnah betina. Betina. Wa fi sittina, pada 60 tabi'an, 2 ekor lembu yang umur dia setahun belaka. Summa fi kulli salasina, dan setiap 30 tabi'un, wa fi kulli arba'in musinnatun, dan setiap 40 adalah musinnah. Nampak dah susunan tak? Sama macam tadi lah. Contoh kita buat. Contoh, lembu you apa? Lembu you 70. Kita sebut setiap 30 kena buat keluar tabik. Setiap 40 musinnah. Maka 40 baki lagi 30. Jadi satu tabik, satu musinnah. Kalau 80, dua musinnah. Kalau 90, 3 tabik. Mudah je kira je. Dia lembu paling mudah kali nak ingat nisab ni. Hak paling payah unta, tengah-tengah kambing, lembu paling mudah. Bagi Ana lah. Ana hak duk ngaji-ngaji hak jahil-jahil ni. Setakat tu hak bagi Ana payah lah. Payah benda, payah nak ingat. Sebab tu Ana pun buat nota. Buat nota ni. Yalah dah. Baik, sambung. Faslun, fasal baru. Wa fi arba'ina syatan, ada pun pada 40 ekor kambing, syatun. Pada 40 ekor kambing kena buat keluar seekor. Ni mana? Setiap 40 ekor kena buat keluar seekor kambing. Ila mi'atin wa ihda wa ishrin, sampai 121. 121 kena buat keluar syatan, kena buat keluar 2 ekor. Yang ni kalau 120 kekal seekor lagi. Maksudnya 121 2 ekor. Wa fi mi'ataini wa wahidatin, pada 201 3 ekor. Wa fi arba'imi'atin, pada setiap 400, pada 400 ekor, arba'un 4 ekor. Summa fi kulli mi'atin syatun, kemudian kalau lebih daripada 400, contoh 500, maka setiap 100 kena buat keluar seekor kambing. Baik. Gila dah. Baik. Baca. Faslun fi ba'di ma yata'allaqu bima marra. Baik, sekarang ni nak terang berkaitan syarat-syarat binatang kita nak buat keluar zakat tadi. Baca.
ولا يجوز أخذ المعيب من ذلك إلا إذا كانت معيبة كلها. Baik. Wala yajuzu, tidak boleh, akhzul ma'ibi min zalika, mengeluarkan, diambil ma'ib. Ma'ib ni binatang-binatang yang ada kaitan. Min zalika, daripada demikian itu. Maksud mana? Daripada unta, daripada lembu, daripada kambing. Dia ni, binatang dia ada kaitan. Ulama kata kalau ada kaitan, tak boleh dia buat keluar, tak boleh buat keluar zakat daripada binatang hak ada aib. Jelas tak? Contoh, ada separuh hak ada aib, separuh hak tak ada aib. Maka dia pun ambil hak ada aib nak buat keluar zakat. Tak boleh. Jelas tak? Tak boleh. Cuma, ulama kata, aib di sini bukan aib pada udhiyah. Tapi aib di sini iaitu aib pada masalah jual beli. Yakni yang menyebabkan kalaulah ada aib tu, jatuh harga jual beli dia. Bukan pada aib masalah korban. Kalau aib pada masalah korban, tidak boleh kurang daging kan. Kalau potong ekor, potong telinga. Tapi kalau pada masalah jual beli, jatuh dok harga. Kalau tak jatuh, tak ada masalah. Jelas. Illa, melainkan, idza kanat ma'ibatan kullaha, melainkan semua binatang ternakan dia ada aib belaka. Maka kalau semua binatang dia ada aib belaka, maka ketika itu ulama kata boleh dibuat keluar zakat binatang hak ada aib. Contoh, kambing dia ada 400 ekor. 400 ekor tu semua aib belaka. Maka hak tu boleh buat keluar hak ada aib. Melainkan pada satu masalah. Masalah dia iaitu pada masalah unta. Unta 5-24 kan kena buat keluar kambing. Ulama kata kalaulah unta dia semua sakit belaka, kambing hak kena buat keluar tu kambing sihat. Faham tak? Tapi kalau lepas 25 ekor, hak tu dia kena buat keluar unta kan. Maka kalaulah ada aib semua unta dia, tak apa dia buat keluar aib. Jelas? Ada pun kalaulah ulama kata kalaulah ia aib tu separuh-separuh. Aib tu separuh-separuh kan? Contoh, unta dia, kita ambil kambing yang mudah. Kambing dia ada 40 ekor. 20 ekor ada aib, 20 ekor tak ada aib. 20 ekor ada aib, 20 ekor tak ada aib. Baik, ulama kata maka masa tu dia kena kira harga. Harga mana? Contoh, kita buat ni. So nampak masalah ni. 20 ekor ada aib. 20 ekor tak ada aib. Baik, maka ulama kata sekarang ni cukup 40. Baik, ulama kata masa ni kena tengok harga. Harga contoh kita ambil. Harga bagi kalaulah ada aib, harga dia 1 dinar. Ada aib 1 dinar. Tak ada aib 2 dinar. Jadi hak ni harga berapa? 20 dinar. Hak ni 10 dinar. Baik. Maka ketika itu 40 hak. Ni harga sedinar. Tak ada betul dah. Sedinar 40. Baik, betul. Maka ulama kata masa ni dia kena ambil harga tengah-tengah. Harga tengah-tengah gua ni. Hak ni sedinar. Hak ni 20 dinar. Baik, dia kena ambil 1 nus. Mana harga hak kambing harga 1 nus. Payah hak nak main dinar-dinar. Ni buat harga ringgit lah. Harga ringgit lah mudah sikit. Seekor kambing hak ada aib, harga RM100. Kambing hak ada aib ni bukan atas semua sekali ni, atas seekor. Ada RM100. Kalau hak tak ada aib RM200. Baik, tengah-tengah RM150. Maka dia kena cari, dia kena buat keluar zakat. Kena buat keluar zakat mana di antara 40 ekor kambing dia ni hak harga RM150. Faham tak?
Baik. Ni masalah yang kita tanya dia ada orang sini. Wa kadzal mirad. Begitulah juga kalau hak sakit. Sakit pun sama kok. Dah. Sakit ke aib ke sama je. Wala yajuzu dan tidak boleh akhdhuz zakari mengeluarkan hak jatang illa fima taqaddama melainkan pada hak barang yang telah lalu. Barang hak telah lalu mana? Masalah hak tu. Masalah iaitu 50 wa 20, 25 ekor. Bila 25 boleh buat keluar bintu makhad ataupun ibnu labun, kan? Bila 25 ekor unta boleh buat keluar bintu makhad ataupun bintu labun, betul kan? Baik, maka hak tu boleh. Ya ada tina ke ya ada yatang, ia boleh pilih nak keluar mana. Illa melainkan idza kanat kullaha zukuran, melainkan semua jatang belaka. Semua jatang belaka macam yang kita tanya tadi. Maka ketika itu tak apa ia keluar hak jatang. Contoh, ketika tu dia ada 36. Asal ia kena buat keluar bintu labun. Tiba-tiba bintu labun tak ada. Unta betina hak umur 2 tahun tak ada. Maka ia boleh buat keluar hak umur 2 tahun tapi jatang. Boleh. Tapi dia kena ambil harga hak lebih mahal daripada hak ia keluar sebelum ni. Contoh, masa hak 25 itu, dia buat keluar bintu makhad dah. Dia buat keluar bintu labun dah. Ibnu labun. Dia buat keluar ibnu labun. Tiba-tiba siapa 36 ni masih lagi tak ada lagi hak tina. Bintu labun kok. Maka bintu labun hak dia nak keluar kali ni mestilah harga lebih mahal daripada bintu hak labun yang keluar tahun lepas. Harga mana? Harga pada pasaran lah. Ni tengok punggu comel, kaki comel. Maksud gitulah. Faham tak? Contoh kalau 30 nakar tu semua jazaah lah ke. Lepas tu you kena dicari bintu labung untuk keluarkan. Tak syarat cari. Lepas tu dia keluar lah jazaah. Dia keluar jazaah. Lepas tu dia ambil hak. Dia ambil duit ataupun waktu lah. Yalah. Dia tak syarat cari. Tapi kalau dia nak keluar, dia nak ambil hak tinggi lah, maka kaedah tak ada. Masa kita ngaji dia, dia kena ambil 2 ekor kambing ataupun 20 dirham. Kalau contoh nak cari boleh ya? Boleh, tak masalah. Tapi syarat tidak mensyaratkan. Sebab apa? Dalam kitab Tuhfah, dia kata syarat tidak mensyaratkan cari. Sebab hikmah dia, sebab nak keluar zakat ni bukan benda mudah. Melainkan orang yang hatinya ikhlas, hatinya bersih, dia mudah nak keluar. Tapi orang ada hati ikhlas, payah nak keluar. Jadi kalau syarat tekan dengan benda hak payah-payah, maka kayak gini takut dia keluar terus. Faham? Kalau pakai duit boleh tak? Tak boleh. Kena untuk Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Melainkan lain ni lah atas jalan fatwa. Tapi asal kita ngaji mazhab Syafi'i ni. Ambil mazhab Syafi'i ni. Wala akhzu, dan tidak boleh akhzu saghir, tidak boleh ambil hak kecil. Kecil di sini maksud hak tak sampai umur belaka. Illa idza kanat jami'uha saghiran, melainkan semua hak dia tu semua kecil belaka. Maksud mana? Gini, kita buat masalah. Masalah kita nak buat mudah. Dia ada 25 ekor unta. 25 ekor unta, dah boleh. 25 ekor unta. Dia ada 25 ekor unta. 25 ekor unta ni 1 bulan 1. 1 hari bulan Muharram. Sebab kena ikut bulan Islam 1 bulan Muharram. Siapa bulan Rejab beranak. Tiba-tiba siapa Zulkaidah 25 ekor, jadi masa tu jadi 25, 50. Siapa Zulkaidah mati habis umur, tinggal anak belaka. Maka kaedah haul anak mengambil haul mak. Haul anak ambil haul mak. Dapat ambil dulu, kita panggil akan sebut. Haul anak mengambil haul mak. Maka kayak siapa 1 Muharram bulan depan wajib buat keluar sekor benda. Asalnya bila 25 ekor kena buat keluar bintu makhad. Tiba-tiba dah semua but kecil belaka, sarir belaka. Maka kena buat keluar sekor kecil. Yalah dah. Baik, selesai masalah ni. Ni masalah baru pula. Ni masalah musyarakah. Kalau dia sengaja
sama. Tapi masuk dalam halah. Firarul zakah. Apa ni? Dia keluar anak tu, dia kena 20 dirham ni tak? Dah. Tu dah. Wa idza ishtaraka, sekiranya berkongsi, ithnani, dua orang, min ahli zakah, yang mana kedua-dua orang ni semua ahli zakat belaka, fi nisabin, pada nisab, wajabat alaihima, wajib ke atas kedua-duanya zakatu, satu zakat. Okey, gini, nak faham masalah ni. Ikhwan ada 20 ekor kambing. Soding ada 20 ekor kambing. Musyarakah. Kumpul tempat satu sama apa semua. Maka kayak gini, bila cukup haul, kena buat keluar satu zakat ke dua zakat? Satu. Kena buat keluar satu zakat. Kena keluar. Jadi kena keluar sekor. Bila tak? Boleh? 20 dah. Ya. Keluar satu zakat. Contoh kalau dia tak mau keluar kambing, dia nak pergi beli kambing orang lain. Boleh tak? Ya gini. Ia kadang-kadang musyarakah ni boleh jadi untung, boleh jadi rugi. Boleh jadi untung, boleh jadi rugi. Contoh 30 16 ekor. Betul. 60 ekor. Dah. Kita ambil soalan mudah. Soalan ni nak suruh nampak untung rugi. Suruh nampak masalah untung rugi. Hmm, 30 boleh tak? Asal tak kena tak? Asal 30 tak kena. Tapi kena buat keluar kok sezakat. Nampak? Boleh tak buat itu? Dia banyak ni masalah. Sebab tu kadang-kadang dia boleh jadi rugi, boleh jadi untung. Lah. Baik, tapi ia pada musyarakah ni ada syarat lah. Antara syarat dia kalau buka dalam Umdatus Salik, antara syarat dia mestilah satu kandang. Satu kandang. Kalau kandang lain-lain tak boleh. Syarat kedua mesti orang yang tukang jaga tu orang yang sama. Syarat tiga mestilah satu bapak. Satu bapak ni mana? Maksud dia jatang hak soding gigi mak gok tina hak ikhwan, jatang hak ikhwan gigi mak gok tina hak soding. Tapi kalau lah jatang soding ni jimak hak tina dia je, jatang ikhwan jimak hak tina dia je. Maklulah masing-masing jaga ikhtilaf. Jadi maka ketika itu tak sah musyarakah. Dan bila sebut min ahli zakat, disebut daripada ahli zakat, maka kalaulah salah seorang tu bukan daripada ahli zakat, maka ketika tu ulama kata tak wajib zakat. Contoh mana? Sadiq sebelum dia mari Jordan, dia ada bela kambing 20 ekor. Jadi nak mari Jordan ni, ada Cina kampung dia kata aku ada gak tina, aku ada gak kambing 20 ekor. Kita kosi lah, dah belum nak pergi biar aku jaga. Baik, sekarang ni kosi. Baik, salah seorangnya bukan daripada ahli zakat. Sebab apa? Sebab kafir. Maka wajib tak zakat ketika tu? Ulama tidak wajib. Bila? Ia dikira wajib pada yang ni lah. Okay. Maksudnya contoh katakanlah dia ada 40 ekor kambing tapi musyarakah. Maksudnya musyarakah jadi 80. Jadi wajib 40 ke ataupun jadi tak wajib? Tak wajib tu. Besar aku nak lari. Tapi dosa tak dosa lah. Kalau rasa takut. Faslun, pasal baru. Bab syarat. Ni nak terang syarat masalah zakat ni. Kita kena faham. Setiap zakat, ia akan ada syarat-syarat yang tersendiri pula. Tadi syarat secara umum. Kemudian nak terang syarat-syarat khusus pula. Wa syurutu wujubi zakatil masyiyah. Dan syarat bagi zakat masyiyah. Zakat ternakan. Iaitu benda mudhiyu haulin kamilin, iaitu mudhiyun haulin kamilin, mestilah duduk dan mutawalin fi milkihi,
iaitu berjalan 1 tahun yang sempurna berturut-turut dalam pemilikan dia. Hak ni ramai orang buat halah ni. Orang buat halah iaitu bila nak sampai setahun, dia pun wi kepada anak dia. Ada 40 ekor kambing. Bila nak sampai setahun, dia pun panggil anak, mari sini. Ayah wi kemung kambing 40 ekor. Ataupun ayah wi kemung seekor. Lama sikit, ayah nak belah. Boleh tak? Boleh. Sebab hibah ayah kepada anak, mudahnya sebut gini, hibah usul kepada furuk. Tok kiwi kan anak ke, tok wi kan cucu ke. Hibah usul kepada furuk boleh ditarik balik. Melainkan apabila bertukar ain. Ayah wi kan anak tak. Ambil tak ayah. Anak dah udah, ayah nak tak mulai. Dia pun pergi jumpa kawan dia, jom tukar. Dia pun tukar ain. Bila tukar ain, ayah dah tak mula. Ini satu halah. Tapi kalau tak bertukar ain, ayah boleh tak mula. Tapi kalau selain daripada usul kepada furuk, tak boleh. Contoh Nawi ke ikhwan. Ikhwan. Ni handset. Ambil kereta. Kalau ikhwan sudah qabat ni ngaji muamalah betul. Kalau berlaku qabat, maka tak boleh. Kalau belum berlaku qabat, tak apa. Sebab tu ulama kata orang yang nak kutip zakat ni kena cerdik kau. Anda pernah ingat masa ngaji kita dengan Fadil Dr. Muhammad Abdullah Ali Mahyuddin. Ingat Syekh Muhammad pernah cerita satu tempat tu dulu satu zaman dulu ada orang di kampung tu ada seorang yang nak pergi minta zakat. Orang yang nak minta zakat ni kena orang cerdik. Dia nak pergi minta zakat, tiba-tiba sampai kampung tu, semua dalam kampung tu 39 ekor belaka kambing. Dia kata ni orang nak main kaku ni sebab dalam data 40. Jadi dia pun kira mana kambing seekor. Dia kata mana boleh 39. Dia pun kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 39, dia pun tengok seekor anjing 40. Baik. Walaupun masalah ni ada perbahasan yang panjang lah. Cuma masalah ni ada lagi tak. Sebab tu ulama kata orang yang nak mengambil harta zakat, nak kutip zakat kena cerdik kau. Masalah sekarang orang yang nak menguruskan zakat pun kena cerdik. Learning, Masya Allah, kutip zakat macam-macam. Dia ada lain, tak apa aku nak sebut. Anda nak ambil zakat. Close group apa. Learning, kaunter zakat ada. Kaunter zakat bergerak, kaunter zakat menetap, kaunter zakat berenang. Terbang ada belaka. Tapi time nak mengeluarkan zakat, tu masalah ni. Ni banyaklah kurang kalau nak cerita satu-satu masalah kesilapan panjang lah. Walaupun ada qaul mazhab, tapi kenapa ambil khilaf dalam menguruskan harta zakat? Yalah. Tapi masa nak kutip ambil qaul mu'tamad, tapi masa nak mengeluar ambil qaul dhaif. Apa begitu? Kata nak tak ambil tak mohon zakat. Saya nak mohon tak dengar dah yang orang malah. Tapi kalau siapa nak tak ada masalah. Illa melainkan finnitaji, melainkan pada nitaj. Asal nitaj ni hasil-hasilan baru. Maksud sini benda anak-anak. Illa finnitaj, melainkan hasilan-hasilan baru, yakni anak-anak. Fayatba'u ummahati fil haul, maka dia mengikut mak-mak dia pada haul. Masalah gua ni contoh gini. Masalah gini, kita nak buat mudah. Dia daripada 1 Muharram sampailah ujung Zulhijjah. Ada berapa? ada 39 ekor kambing. Tiba-tiba petang tu sikit nak masuk di 1 Muharram, masuk 1 Muharram, nak masuk garik beranaklah seekor. Cukup 40 ulama kata. Dah ni baru anak, walaupun satu lahzah, ulama kata tak. Sebab anak dia ikut haul mak. Yalah. Dia ikut hari Islam, bukan waktu. Okey. Masalah ni kena ingat Maulad. Dia kena ikut bulan Islam, hari Islam. Sebab kalau entong keluar zakat ikut bulan Masihi, maka entong akan tersilap. Tersilap dia. Sebab bulan Islam dengan bulan Masihi beza di 10 hari. Jadi KG bila sudah 30 tahun, sebenarnya entah akan kurang setahun.
daripada keluar zakat. Contoh macam ya 1 Muharram pukul 2 petang ya cukup 40. Tak, satu ikut hari tu. ikut hari. Dia bukan ikut jam. Ni bukan haid ni. Yalah, sambung. Wa an takuna, syarat seterusnya pula, wa an takuna saimah fi kala'in mubahin. Mestilah saimah. Saimah ni benda, mestilah binatang tadi binatang saimah. Binatang saimah ni benda, binatang yang meragut rumput. Binatang yang meragut rumput. Yakni tuang dia, dilepah dia kepada padang ragu. Tu binatang dipanggil saimah. Lawan saimah iaitu ma'lufah. Ma'lufah ni benda, binatang hak tuang dia bawa makanan ke dia. Ambil tok dalam kandang, kurung dalam kandang, dia letak makanan macam kita beli kambing ni. Jarang orang lepas pada ragu, tapi ada je, tapi tak banyak. Learning biasa orang beli kambing dalam kandang besar, kemudian dia letak makanan. Ataupun beli meh pun kira ma'lufah kau. Ma'lufah tak kena. Dia mesti binatang tadi saimah. Saimah ni benda dilepas oleh tuang dia kepada padang ragu. Dan padang ragu tadi fi kala'in mubah, mestilah padang ragu hak mubah. Maksud padang ragu hak mubah ni benda, padang ragu tu bukan hak milik tuang dia, dan juga tuang dia tak kena bayaran pada kambing tu meragu. Tu maksud dia adalah mubah. Mubah ni tuang dia lepas meragut di padang yang bukan milik dia, padang bola ke ataupun hak orang lain. Ikhwan ada padang, so dia beli kambing, dia lepas kat padang ikhwan. Maka ulama kata ketika itu kalau ikhwan redha tak tu, tapi kalau ikhwan minta bayaran, walaupun bayaran tadi RM1 sebulan, ulama dalam mazhab Syafi'i kata gugur kewajipan zakat. Sebab dia kena bayar walaupun bayar tadi RM1. Jelas. Wa an yakuna masalah lagi daripada zakat ni, ulama khilaf pendapat. Khilaf antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ibn Hajar. Khilaf antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Imam Rafi'i kata keluar lagi daripada zakat makruh. Imam Nawawi kata haram. Tapi yang rajih dalam mazhab Syafi'i makruh. Dia walaupun kebanyakan pendapat kita akan dahulukan pendapat Imam Nawawi, tapi ada beberapa pendapat kita akan dahulukan pendapat Imam Rafi'i. Minal malik, yang mana wa an yakuna as-sawmu wa an yakuna as-sawmu minal malik, dan hendaklah yang saum ni benda yang melepaskan kambing-kambing tadi tu minal malik, daripada tuang dia sendiri. Tuang dia sendiri hak tukar lepas. Ataupun ulama kata kalau tak tuang pun mestilah wakil kepada tuang. Contoh, kalaulah orang lain hak tukang dilepas tanpa izin tuang, maka hak tu ulama kata tak kena zakat. Contoh, Sodeng, dia mari belajar Jordan, dia ada 40 ekor kambing. Keluarga dia tak tahu pun. Dia buat bela dalam gok kapung ujung. Orang keluarga dia tak tahu pun. Dia bela senyap-senyap. Jadi bila dia mari Jordan, keluarga dia tak tahu, tak cara lah. Maka adalah jiran sebelah tengok siangnya kambing-kambing, dia pun dilepas pergi ragu upu. Walaupun cukup setahun, kata ulama, tak wajib kena zakat. Sebab apa? Sebab orang dilepas tanpa izin tuan. Dah ustaz siang, dia masalah siang lain, masalah wajib zakat lain. Fala zakata, maka tak wajib zakat fima samat binafsiha, yang mana keluar meragut dengan diri dia sendiri. Maksud buahnya samat binafsiha ni, yakni tuang dia pakai lepas bodoh gitu, mencari makan diri. Maknanya tuang dia dah elok pergi pada ragut. Maknanya pagi buka gok, mugi mana-mana nak pergi, petang balik. Balik tu kenyang, tak cara pun nak pergi makan mana ke, kebun orang ke, pada ragut ke, tak pada ragut ke. Kali ni kan banyak kan, main pakai lepas je lembu kubah dan kelapa sawit. Petang mari kutip seekor-seekor bayi. Hak tu kena zakat tak? Hak tu tak kena zakat. Sebab apa? Sebab dia samat binafsiha. Sebab binatang tadi pergi cari makan dengan diri sendiri. Aw asamaha ghairu malik, ataupun diberi makan, dilepaskan tadi tu ghairul malik, tanpa izin tuang dia. Maknanya bukan tuang dia dan bukan izin tuang dia. Wa alla, dan tiada adalah wa alla takuna, dan tiada adalah
Amilatan, binatang itu bukan binatang kegunaan untuk pekerjaan. Fi harsin wa nahwihi, pada membajak dan seumpamanya. Kalaulah binatang tadi digunakan untuk pekerjaan, maka ulama kata tak wajib zakat. Ia tak masuk dalam nisab zakat. Sebab tu ada orang dia nak buat helah lembu dia ataupun kambing, lembu lah. Kita ambil lembu. Lembu nak cukup dah haul. Nak cukup dah haul berapa? Haul lembu berapa? 30 ekor. Kau mana dengar? 30 hak, 30. Nak cukup dah 30 ekor. Tiba-tiba nak cukup dah haul, dia pun ambil seekor buat kerja. Maka ketika itu putus haul. Tapi ulama kata syarat bekerja di sini mestilah bekerja 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut baru dikira binatang tadi amilah. Binatang yang digunakan untuk pekerjaan. Wallahu ta'ala alam. Ni rekah dah ni terang. Qadah matang syarah kita pun terang tu. Nak pergi luar-luar malah lagi. Banyak lagi benda yang boleh terang. Tapi ya tu. Nampak gaya muslimat sezakat satu muhadarah ni. Tak apa dah. Buat gini. Tak apa dah. Biar nampak sikit. Tapi set-set depan ni alim-alim belaka dah. Apa dah. Allah Ta'ala alam. Sah. Ada salah? Ada salah? Ada salah? Tak ada salah ni antara tak faham dulu. Ataupun faham dulu. Ya benarnya zakat ternakan ni payah dia saja. Payah pada nak ingat nisab je. Hak lain mudah. Ana masalah zakat ni hampir tiap-tiap tahun ngaji bab zakat. Tapi awak paling mencabut sekali nak ingat nisab lah. Tapi itu tak tahulah wali-wali Allah ni. Allah Ta'ala alam sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada soalan? Banyak soalan ni. Hai. Mana? Mana soalan? Tunggu tulis ya. Tunggu tulis, ada tulis lagi. Tulis banyak soalan ni ya. Oh. Ada ke tak salah? Dah ada tak? Banyak soalan. Jawab tanya. Jawab pertanyaan tulis dulu. Anak akan jawab pertanyaan, tulis dulu. Tulis dulu.